Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, takdir menaungi seluruh kehidupan kita. Apa saja yang kita lakukan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah ini bermaksud Allah memaksa kita melakukan apa yang Dia suka, sehinggakan kita tidak ada sebarang pilihan tentang kehidupan kita? Semua ini sebenarnya merupakan isu yang sering dihadapkan kepada masyarakat Islam pada hari ini. Justru pada pagi yang permai ini, kita akan berbicara tentang satu tajuk, iaitu takdir bukan paksaan. Semoga bila kita bicarakan tajuk ini, kita akan jelas akhirnya insya-Allah bahawa Allah kasih dan sayang kepada kita. Dan Allah tidak pernah memaksa kita melakukan perkara-perkara yang kita benci. Semoga insya-Allah ada kebaikan dari perbincangan ini. Saksikannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, seringkali takdir ataupun qada dan qadar disalahfahami oleh sebahagian masyarakat kita. Ada yang menyalahkan Allah apabila tragedi menimpa ke atas diri mereka. Mereka mengatakan, mengapa masalah ini menimpa ke atas diriku dan tidak kepada orang lain? Mereka menyalahkan Allah dalam apa-apa perkara yang tidak disenangi oleh mereka. Hal ini disebabkan mereka tidak memahami konsep qada dan qadar. Ada sebahagian daripada manusia, apatah lagi orang-orang yang Islam, mengatakan konsep qada dan qadar merupakan satu paksaan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Seolah-olahnya dalam kehidupan ini kita tidak ada pilihan untuk membuat apa yang kita suka. Sebab Allah sudah menentukan segala-galanya untuk kita. Justru kita nak perbetulkan konsep yang berkaitan dengan takdir ini. Adakah ia memang benar suatu paksaan? Saya tertarik dengan ulasan yang dibuat oleh Syekh Said Sabiq dalam kitabnya yang sudah pun diterjemahkan dalam bahasa kita, dan kitabnya bernama Al-Aqaid Al-Islamiyah. Dalam kitab itu dinukilkan pandangan Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi berkata, sebenarnya ramai orang salah fahami konsep takdir, sehingga mereka mengatakan ia suatu paksaan Allah ke atas kita. Sebenarnya itu salah, kata Imam Al-Khattabi. Allah tidak memaksa kita. Allah menetapkan dalam takdir itu bahawa kita ada pilihan. Maksudnya ialah kita ada pilihan. Dan yang menetapkan bahawa kita ini ada pilihan ialah Allah. Allah mentakdirkan kita ada pilihan. Itu yang penting. Allah yang menentukan bahawa kita diberikan pilihan. Sebab itu dalam surah Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada mereka, kami berikan kepada mereka dua jalan. You make your choice. Kamu buat pilihanmu. Aku mengizinkannya. Itu yang penting. Kita diizinkan membuat pilihan. Bukan kita hebat. Bukan kita yang mengatakan, ya Allah, kami akan buat pilihan walaupun kamu tak setuju. Bukan begitu. Allah bersetuju kita buat pilihan. Sebab itu kita boleh membuat pilihan. Kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Alhamdulillah. Namun kita akui tentang satu perkara, bahawa segala-galanya sudah diketahui oleh Allah. Segala-galanya sudah ditetapkan oleh Allah berdasarkan pengetahuannya. Itu benar. Sebab itu Allah mengatakan, wallahu yakhluq wa yakhtar. Allah yang menciptakan segala-galanya, Allah yang membuat pilihan apa yang Dia suka. Maka itu benar secara umumnya. Tetapi benar juga perkataan yang kita sebutkan tadi, bahawa Allah juga menciptakan supaya kita ada pilihan.
maka pilihlah apa yang baik. Sebab itu di sana ada hukuman jika pilihan kita salah. Allah suruh kita memilih yang baik, kita memilih yang haram. Ada hukuman. Jika Allah memaksa kita, masakan akan ada hukuman? Jika apa yang kita buat paksaan daripada Allah, maka tidak ada paksaan. La ikrah, tidak ada paksaan. Bila kita pilih yang baik, kita mendapat balasan yang baik. Kita pilih yang buruk, kita mendapat benda-benda yang tidak baik, berbentuk azab. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, hari ini merupakan hari yang penuh mencabar bagi kita. Kita berhadapan dengan pelbagai isu, berhadapan dengan pelbagai masalah, dan kita perlu membuat pilihan yang betul. Jika pilihan kita salah, Allah menghukumnya. Dalam surah yang lain Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Apabila mereka terbabas, Allah palingkan hati-hati mereka. Ayat ini menarik. Ulama mengatakan, sebagai contoh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ketika mentafsirkan ayat yang saya bacakan tadi, mengatakan bahawa ayat tadi menunjukkan bahawa manusia yang memilih keburukan untuk dirinya. Sebab itu Allah mengatakan falamma zaghu, apabila mereka memilih jalan kesesatan, mereka memilih. Selepas itu azaghallahu qulubahum, maka selepas itu Allah menghukum mereka berdasarkan pilihan mereka untuk mengikut landasan yang zaghu itu, iaitu landasan yang terbabas itu. Maka itulah konsep umumnya yang berkaitan dengan takdir. Tidak ada paksaan ke atas kita. Allah mengizinkan kita membuat pilihan. Justru pilihlah yang baik-baik. Jangan memilih benda-benda yang mungkar, yang maksiat, yang haram. Dan sudah pastinya untuk membuat pilihan yang baik, kita perlu ada kekuatan-kekuatannya. Dan yang paling penting sudah pastinya ilmu. Ilmu pula perlulah ilmu yang membicarakan tentang nilai. Kita boleh bercakap tentang ilmu sains, ilmu teknologi, kejuruteraan, akuntansi, macam-macam lagi boleh kita sebutkan. Itu ilmu. Tetapi ilmu itu jika tidak disadurkan dengan ruh, maka ia boleh membawa kita pada jalan yang terbabas. Saya mungkin merupakan pakar sains, tapi akhirnya saya mencipta bom untuk merosakkan orang lain yang tidak berdosa. Sebab apa? Saya pakar sains yang tidak memahami nilai yang betul. Saya pakar sains tanpa ruh. Sebab itu ilmu kita mesti merupakan ilmu yang ada ruh. Dan ilmu yang ada ruh mestinya mesti dikaitkan dengan agama. Dan bila kita sebutkan tentang agama Islam, mesti dikembalikan kepada tunjang yang bernama Al-Quran dan juga As-Sunnah. InsyaAllah kita... Tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan, saya telah mengatakan tadi bahawa takdir tidak bermaksud satu paksaan ke atas kita. Merujuk pada kitab sebagai contohnya Al-Aqaid Al-Islamiyah karangan Syekh Said Sabiq. Saya tertarik dengan beberapa kisah ataupun cerita yang sahih yang berkaitan dengan takdir ini. Antaranya sebuah kisah yang sahih yang ada perkaitannya dengan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Pada suatu ketika di sebahagian kawasan di bumi Syam dahulu dilanda wabak taun. Maka Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an hendak menziarahi Syam ketika itu. Tiba-tiba datang berita kepada beliau yang mengatakan Syam dilanda wabak taun, ya Amirul Mukminin. Maka Umar Al-Khattab pun mengatakan, jika demikian, saya tidak jadi menziarahi bumi Syam. Abu Ubaidah Ibn Jarrah terkejut dan terus bertanya kepada Umar Al-Khattab, ya Amirul Mukminin, mengapa tidak?
Apakah kamu tidak yakin dengan takdir Allah? Mengapa tidak mau pergi ke Syam walaupun dilanda wabak taun? Adakah tidak yakin dengan takdir Allah? Itu pertanyaan Abu Ubaidah Ibn Jarrah terhadap Umar Al-Khattab. Maka Khalifah Umar menjawab, aku tinggalkan satu takdir untuk memilih takdir yang lain. Jawapan Umar ini cukup cantik, tuan-tuan dan puan-puan. Sentiasa menjadi pegangan saya, ingatan saya untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang konsep takdir. Ketika orang mengatakan Allah sudah memaksa kita, apa perlu kita berusaha? Jika Allah dah takdirkan kita buat benda jahat, akan masuk neraka, kita tak boleh buat apa-apa. Saya berkata, Khalifah Umar tidak berkata demikian. Khalifah Umar bukan Rasul, bukan Nabi, tetapi seorang yang dekat dengan Nabi, yang mampu mentafsirkan takdir secara yang betul, sebab beliau berguru dengan Rasulullah SAW, dan kesan daripada itulah melahirkan sikap yang kita sebutkan tadi. Aku meninggalkan satu takdir untuk memilih takdir yang lain. Itu konsep takdir. Maksudnya kita ada pilihan. Di sana ada wabak taun. Saya boleh berkata, insya-Allah, jika Allah takdirkan saya tak kena taun, takkan kena pada saya. Walaupun saya berada di bumi taun. Umar tidak demikian. Mengapa pergi cari penyakit? Mengapa pergi mencari naas? Ambil sebab musabab yang baik. Maka kita sampai pada peringkat yang kedua. Iaitu Allah juga mentakdirkan hukum sebab musabab. Itu semua di bawah naungan takdir Allah. Ada sebab musabab. Anda dahaga, jangan makan kayu. Pergi minum air. Sebab Allah mentakdirkan jika anda makan kayu, tak hilang dahaga. Minum air insya-Allah. Anda lapar, pergi makan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita rasa selesa. Nasi, capati, tose, silakan. Anda mengantuk. Jangan pergi ke gym untuk buat senaman. Tidur dulu. Takdir menetapkan di sana ada hukum sebab musabab. Itu pun takdir Allah. Maka Umar dalam jawapan yang kita sebutkan tadi, mengambil takdir Allah yang meletakkan sesuatu itu ada hukum sebab musabab. Sebab musabab itu Allah yang tentukan hukum hakamnya. Kita memahami. Sebab itu kita kena ada ilmu. Kena memahami hukum sebab musabab. Oh, makan sayur ini mengapa baiknya? Oh, makan racun ini mengapa buruknya? Ada hukum sebab musabab. Buatlah pilihan yang betul. Tapi kena ada ilmu. Jika tak ada ilmu, sayur kita kata racun, racun kita kata sayur. Tak kena? Justru, tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan, jawapan Umar tadi, tolong ingat betul-betul. Ia cukup relevan dengan tajuk kita pada hari ini. Iaitu takdir itu, adakah ia paksaan? Jawapannya tidak. Ia bukan satu paksaan. Alhamdulillah. Di era Umar Al-Khattab juga, ada satu insiden yang menarik. Iaitu seorang pencuri telah ditangkap. Di era Umar Al-Khattab. Kemudian, selepas ditangkap, dibawa pada Khalifah Umar. Dan jelas dia mencuri, maka Umar nak memotong tangannya, nak menghukumnya. Pencuri ini rupanya seorang yang loya buruk. Dia berkata, ya Amirul Mukminin, mengapalah kamu nak menghukum saya? Kamu tahu tak, saya mencuri ini sebab takdir Allah. Itu yang saya katakan tadi, dia loya buruk, bukan loya betul. Ini takdir Allah, saya mencuri ini sebab Allah sudah menetapkan saya mencuri hari ini. Mengapa kamu nak hukum saya? Oh begitu, kata Umar. Jika demikian, aku akan timpakan dua hukuman ke atasmu. Hukuman pertama, ya aku potong tanganmu. Hukuman kedua, aku sebatmu dengan 30 sebatan. Ya Allah, mengapa begitu teruk hukumannya? Pertama, hukuman sebab kamu mencuri. Yang kedua, sebatan itu sebab kamu menipu atas nama Allah. Mengapa menipu? Kamu mengatakan kamu mencuri sebab Allah takdirkan. Itu menipu. Allah tidak mentakdirkan kamu buat jahat seperti yang kamu tuduh ini. Maka aku sebat kamu kerana menipu atas nama Allah. Maka ini merupakan satu jawapan yang juga relevan dengan topik kita yang kita bicarakan. InsyaAllah kita perkembangkan selepas ini. Saya menyatakan tadi,
Allah mentakdirkan apa yang berlaku ini ada hukumnya. Hukum sebab musabab. Maka fahamilah hukum sebab musabab ini. Dan kemudian ikutilah hukum itu. InsyaAllah kita akan selamat. Pilihlah jalan yang betul berdasarkan hukum sebab musabab itu. Dan berdasarkan dalil yang Allah turunkan berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah. InsyaAllah kita akan selamat. Sebab itu bila kita membuka kitab-kitab Tauhid, kitab-kitab Usuluddin, dibicarakan tentang dua perkara penting yang dikaitkan dengan takdir. Pertama, dikatakan takdir mubram. Takdir mubram ini ialah sesuatu yang tetap. Tetap berdasarkan ilmu Allah. Allah Maha mengetahui. Al-Alim. Allah bukan alim. Allah alim. Maha mengetahui. Maka dengan pengetahuan yang maha agung, maha tinggi itu, Allah tahu dah Daniel apa yang akan dia pilih. Saya belum memilih, tapi Allah sudah mengetahui, Allah maha mengetahui apa yang akan saya pilih. Jadi bukan salah Allah, Allah maha mengetahui. Itu dipanggil takdir mubram. Takdir yang kedua, takdir mu'allak. Mu'allak dalam bahasa Arab artinya tergantung. Masih boleh lagi kita ubah. Itu dia tergantung. Dia bergantung pada beberapa perkara yang juga Allah izinkan. Allah mahu ia jadi seperti itu. Iaitu catatan di Lauhil Mahfuz yang masih boleh dipadam dan digantikan dengan catatan yang baru. Maka dengan itu relevanlah hadis-hadis tentang hal ini. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis yang dinukilkan dalam kitab yang saya sebutkan tadi, disebutkan bahawa tidak akan mengubah takdir melainkan dengan doa. Ya, hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Tidak akan mengubah takdir melainkan dengan doa. Jika Allah memaksa kita, mengapa Nabi berkata takdir boleh diubah dengan doa? Betul juga. Jika semua sudah Allah tetapkan, mengapa kita berdoa? Kata orang, buat kerja yang tak ada faedah. Semua dah Allah putuskan. Jangan kamu buat apa-apa dah. Tiba-tiba kita kata, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Apa faedahnya? Maksudnya mesti ada faedah. Sebab itu disuruh kita berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa ibu ibadah. Maka Nabi SAW menegaskan, takdir boleh berubah dengan doa. Dan umurmu boleh panjang jika kamu menghubungkan